Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku sekarang ni kat area Tempe. So kat depan ada satu tasik lah kat depan ni. Kat seberang sana tu dipanggil Wallai Creek. Sebenarnya kalau daripada sini kat seberang ujung tasik itu ada highway ke airport. Jadi kalau nak balik Malaysia tu dah dekat lah. Nak pergi airport. Di airport sini naik kapal terbang balik Malaysia. Okey. Tapi hari ni aku nak bercakap tentang muhasabah. Muhasabah kebetulan pula besok hari lahir aku yang ke-59. Jadi memang wajarlah untuk aku nak bermuhasabah diri, kan? Jadi dan mungkin ini adalah, aku tak tahu berapa video lagi aku akan buat yang berkenaan dengan politik lah, berkenaan dengan cadangan untuk nak bertanding apa semua tu. Mungkin ada 2-3 lagi lah, sebab aku dah setkan deadline untuk membuat keputusan untuk nak balik by 16 or 17. So hari ni dah 10, maksudnya ada seminggu lagi lah untuk nak aku membuat keputusan. Okey, jadi kalau bab muhasabah ni pada pemahaman aku lah, ia adalah satu penilaian semula atas perjalanan yang lepas, sama ada dari segi tindakan atau kata-kata, dengan melihat pada situasi semasa dan untuk menghadapi masa depan. Jadi macam kita satu perjalanan dalam kehidupan kita, ataupun macam kita jalan naik kereta lah, sampai satu simpang, ada simpang 4 ke simpang 3 ke. Kalau simpang 3 kita akan kena buat pilihan lah, sama nak kiri atau ke kanan. Jadi kalau ada simpang 4, sama ada kita nak terus atau nak ke kiri atau nak ke kanan. So macam itulah, sebab hidup ini adalah tentang pilihan, dan kita akan cuba untuk membuat keputusan atau pilihan yang terbaik lah dalam apa jugalah yang kita hadapi, kan. Jadi banyaklah tafsiran dia tentang muhasabah ni. Dia lebih kepada melihat ke dalam, merenung. Kalau untuk dari segi personal lah, jadi kita melihat dan merenung diri sendiri dan menilai diri kita. Dan benda ni bukannya ada satu, dia memang dilakukan secara berkala, tapi tak ada standard time frame lah. Maksudnya tak adalah semestinya setiap minggu ke atau setiap bulan ke, tapi sebaik-baiknya memang sepatutnya kita hari-hari lah, setiap hari kita kena bermuhasabah. Sebab dalam kalau sebagai orang Islam, kan, kita menunaikan solat 5 kali sehari. Jadi sebenarnya solat kalau pagi itu adalah untuk permulaan hidup kita lah, permulaan perjalanan hidup kita, dan kemudian bila sampai waktu zuhur kita berhenti, kan. Jadi sama ada kerana keletihan ke atau apa, jadi lebih kurang dia untuk nak kita berhenti sekejap untuk nak reflect, untuk nak refresh, untuk nak recharge, kan. Jadi macam kita puasa dua kali sunat puasa hari Isnin, hari Khamis, itu pun sama juga. Tu lebih kepada dia berkesan pada dua lah, sebab kita ni fizikal dan rohani kita, kan. Jadi macam puasa tu pun ada hikmah dia dari segi jasmani dan juga rohani, kan. Jadi tak ada satu time frame yang standard lah. Tapi kalau itulah terpulang pada masing-masing lah. Boleh kita nak bermuhasabah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jadi kalau macam dalam peringkat dari segi umur pula, biasanya kita setiap tiba hari lahir kita akan muhasabah diri kita balik, dan untuk melihat apa yang kita dah lakukan yang lepas. Jadi untuk kehidupan kita yang seterusnya, mestilah kita akan fikirkan dan cari jalan untuk mana yang terbaik lah. Dan sebab tu pun kita memang selalu kita doa, kan. Jadi kita setiap hari kalau kita bangun pagi tu kita doa. Jadi kita minta semoga hari ini lebih baik daripada semalam, semoga esok lebih baik daripada hari ini dan semalam. Jadi macam tu lah. Jadi tapi bab muhasabah ni sebenarnya dia bukanlah terhad pada individu, kan. Sebab kita bermula dengan individu, kan. Jadi
sebelum kita menasihatkan orang lain tu nak bermuhasabah tu, sebaiknya kita muhasabahlah diri kita sendiri dulu kan. Jadi itu yang sebaik-baiknya. Jadi dalam konteks muhasabah ni aku nak bercakap dua lah. Satu tentang muhasabah diri dan juga tentang muhasabah politik. Jadi aku tengok masa macam mana, mungkin aku akan bagikan kepada dua lah. Jadi kalau untuk bab muhasabah ni untuk individu, peringkat keluarga, peringkat komuniti, negeri, negara dan juga peringkat dunia lah. Tapi kalau untuk peringkat dunia tu dah besar sangat lah. Kalau negara tu pun besar juga. Tapi kalau untuk bagi pemimpin-pemimpin negara, memang sepatutnya dia orang untuk nak bermuhasabah juga. Sebab untuk nak menentukan hala tuju negara macam mana kan. Jadi apa yang kaedah biasanya yang dibuat kalau dalam Islam lah, biasanya kita disuruh lah bila kita nak buat pilihan ataupun kita berada dalam satu dilema, jadi kita buat solat istikharah, buat solat hajat kan. Dan kaedah-kaedah yang biasa kita gunakan adalah kenal pasti apa permasalahan, apa yang menyebabkan kita berada dalam satu-satu situasi, contohnya masa sekarang lah kan. Jadi lepas daripada tu, bila kita dah analisa apa masalah, apa semua kita dah kenal pasti, kelemahan, kekurangan kita apa semua tu, jadi kita kena cari solusi. Cari solusi itu jalan penyelesaian kan, untuk menghadapi masa depan. Jadi bila kita nak menghadapi masa depan tu, kita kena plan lah. Kita kena plan. Jadi kalau sebab ada orang adalah bijak, adalah yang kata kan, kalau kita tak plan, maksudnya kalau kita merancang, maknanya kita merancang untuk gagal kan. Jadi kalau tak ada perancangan, sebab tu aku sangat menekankan kepada macam tugas seorang wakil rakyat ni adalah sepatutnya dia ada perancangan, ada visi, ada wawasan untuk kawasan dia kan. Jadi pihak macam ada baru-baru ni aku dah share lah dengan ada satu grup WhatsApp kan. Okey. Kalau di peringkat dalam konteks politik lah, pemerintahan kerajaan ni kan. Jadi di pihak atas kerajaan pusat, jadi menteri-menteri apa semua, dia orang menetapkan dasar dan polisi dan hala tuju negara kan. Jadi itu di peringkat atas. Tapi selalunya, sebab selalu kita cuma fikir terlalu concern lah, terlalu concern pada siapa yang nak jadi PM, siapa yang nak jadi MB, dan kebanyakannya rasanya memang ramai yang lebih memandang siapa jadi PM, kalau dia ni jadi PM negara akan lebih baik. Sebab benda ni dia bukan bergantung pada seorang kan. Tapi yang selalu kita lupa, kita tak tengok kan. Sebab negara ni dia terdiri daripada unit-unit kan. Kalau Malaysia lah contohnya kalau Malaysia terdiri daripada negeri-negeri. So ada berapa negeri. So dalam setiap negeri tu pula ada DUN, Dewan Undangan Negeri. Dan di bawah DUN tu adalah kampung-kampung apa semua kan. Tapi kalau dalam konteks politik pemerintahan, yang bawah sekali tu adalah Dewan Undangan Negeri. Jadi sepatutnya yang menjalankan peranan untuk melaksanakan dasar-dasar apa juga yang dirancang oleh kerajaan itu adalah di peringkat DUN. Sebab itu yang paling dekat sekali dengan rakyat kan. Jadi masalahnya, walaupun kita ada perancangan yang bagus, ada visi yang bagus, contohnya macam Wawasan 2020, dan sekarang pun ada Malaysia Madani apa semua kan. Memang bagus, Wawasan 2020 tu bagus. Yang Madani sekarang ni pun bagus kan. Tapi perancangan mungkin dah ada lah, aku tak tahu lah macam mana apa yang dia dah rancang sekarang ni kan. Tapi yang persoalan dia sekarang ni, macam mana nak materialize, macam mana nak menzahirkan rancangan tu kan. Jadi kalau yang bawah, peringkat bawah ni semua sibuk untuk nak menaikkan bos-bos diorang dan tak memberi tumpuan kepada pelaksanaan dari cara macam mana tak nak menguruskan peruntukan yang sebaik-baiknya apa semua kan. Lebih sibuk berpolitik, lebih sibuk dengan urusan parti-parti politik diorang. Itu yang aku cakap dalam video yang lepas. Berapa banyak masa yang DUN ni diperuntukkan untuk urusan parti politik dan untuk urusan rakyat. Jadi bukanlah maksudnya
Okey, nanti yang tu aku cerita bab ni lah, bagi muhasabah politik lah. Jadi okey, bab ni dari segi personal level, jadi pada aku lah, aku punya macam, aku rasa aku punya turning point yang paling besar sekali adalah masa umur aku 50 tahun lah. Umur 50 tahun, masa tu aku kena operate sebab appendix. Jadi kalau ikutkan memang dari segi ni, sebab kalau ikut daripada apa yang aku tahu, dengan apa, chances sebenarnya untuk nak hidup masa tu benar 5% ke 10% je. Tapi alhamdulillah, sebab ajal maut ni semua pun Allah yang tentukan kan. Macam mana keadaan kita pun, kalau Allah nak bagi umur tu panjang, dia akan bagi panjang. Walaupun kita tak sakit apa semua pun, kalau kita dah ajal kita dah sampai, kita akan pergilah. Macam itulah. Jadi dalam bab untuk balik pada tadi lah, macam mana untuk nak menzahirkan satu-satu rancangan tu. Jadi aku nak imbas balik konsep syukur, redha, sabar ni kan. Jadi kita boleh je cakap kan. Jadi sebab kita boleh je ingat dalam hati kita, okey, rasa syukur. Dan boleh kita juga cakap lah, tulis ke, ataupun kita cakap, oh syukur, alhamdulillah kan. Tapi pada aku, dia bukan cakap ingat cakap, tapi macam ni kita menzahirkan. Jadi kalau bab syukur ni, pada aku bila kita bersedekah itu adalah satu penzahiran atau satu manifestasi kepada rasa syukur, ya. Dan kalau untuk redha ni, kita korban. Bila kita berkorban tu, maksudnya itu adalah satu manifestasi kepada pengorbanan. Dan kalau untuk sabar pula ni, kita tunjukkan dengan istiqamah lah. Dan kesemua tu pun dia mesti diiringi dengan rasa ikhlas. Cuma tahap ikhlas tu pun yang ikut masing-masing lah. Maksudnya kalau keikhlasan tu kita dapat capai sepenuhnya tu, memang maksudnya kita rasa syukur tu memang yang di peringkat yang tinggi lah. Okay. So aku pun sebenarnya nak tunggu ni. Okey lah, ni dah 12 minit apa semua. So nanti kan ini bab muhasabah lah. Jadi kan muhasabah diri kan. Jadi aku akan buat satu lagi nanti, iaitu muhasabah politik. Assalamualaikum.